Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun untuk kita meneruskan pengajian berkitab kita di Surah An-Nur, fasa 3A kita, Seremban Selatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada malam yang mulia ini, walaupun kita katakan dalam keadaan kita sibuk dengan urusan seharian kita, dengan apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, keluarga kita, mencari rezeki dan nafkah kita, tetapi kita tidak, orang kata, terlalu berat hati kita kepada dunia. Kita dapat singgah kedudukan kita, keberadaan kita pada malam yang mulia ini sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Ustaz tak nak lengah-lengahkan masa. Kita terus nak sambung perbincangan berkitab kita dalam kitab Mutiara Tasawuf ataupun risalah At-Tazkiyah fil Ahwal An-Nafsiyah, iaitulah karangan Syekh Ibnu Athaillah. Betul? Kita tengok pada muka surat 14, tajuk besar kalau tak silap Ustaz. Betul ke? Betul Okey, kita tengok pendidik dan tasawuf. Kita tengoklah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tasawuf? Kita dah bicarakan pada surat kita yang lalu. Maka kita nak masuk pada malam yang mulia ini, pembuka tirai kita iaitulah di dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Ini dia. Allah Ta'ala sebut, nafsu ammarah bisu', inna rabbi ghafurur rahim. Itu dia. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Itu dia. Kalam ilmu hakikat ni orang panggil ni. Maksudnya apa? Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Apa maksud dia tu? Itu ulama terangkan. Orang panggil, kalau orang-orang tarikat yang tak mengaji dah, ataupun geng-geng set-set makrifat, kan, yang masjid, surau, jalan pun duk pakai seluar pendek lagi, sukalah benda macam ni.
Betul tak? Bukan kata suka tu suka dengan ayat Quran ni. Tak. Suka ni memang kena suka dengan ayat Quran ni. Bahkan ia kalamullah. Tapi setengah, dia suka lah. Nah, lihatlah diri kamu sebelum kamu melihat orang lain. Dia suka perkataan gitu. Nah, dia kata apa lagi? Nah, kalau dalam geng-geng makrifat ni dah. Nah, bukan makrifat yang betul-betul ikut jalanan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dia kata apa? Nah, kamu renunglah di dalam diri kamu bahawasanya Tuhan itu ada dalam diri kamu. Pula dah. Nah, dia sukalah. Nah, betul suka benda macam tu, tapi kena lapik syariat. Nah, sebab tu ada seorang ulama. Dia kata, kadang-kadang ada orang, saya tak nak kulit-kulit ni ustaz. Kan? Sering tak? Nah, saya belajar ni ustaz, isi terus. Nah, apa yang nak kulit-kulit ni? Kulit ni belum sampai makam lagi. Nah, waktu mengaji dengan Baba Qadir dulu dalam kitab Minhajul Abidin, benda apa yang tak ada kulit terus-terus isi. Macam mana pun kita tetapkan ada kulit. Kulit tu syariat lah. Nah, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Nah, hati kita ni ada pada Allah yang satu. Dalam hidup kita jangan duk cakap tinggi, lapikkan dengan tasawuf, rendah diri. Nabi sebut man tawadda'a rafa Allah. Siapa rendah diri, Allah Ta'ala muliakan. Nah, saya tak belajar ustaz benda-benda macam ni. Nah, saya terus kepada isi terus. Saya tak ada kulit-kulit. Orang yang kulit-kulit ni ustaz, dia baru nak belajar. Nah, dengar tu macam betul tapi lebih kurang ayat pin lebih kurang. Nah, apa benda? Yang saya tak ada kulit-kulit ni, terus isi. Benda apa terus isi? Tuan-tuan mengaji. Benda apa yang dalam dunia ni terus isi? Macam mana pun kena ada kulit lah. Telefon kita tu screen protector ada. Orang panggil housing ada. Air kita ni orang panggil packaging dia, lapik dia. Tisu kita ni orang panggil kotak dia. Nah, mesti kena ada kulit lah. Kalau kita kata bangunan kita ni sekurang-kurangnya dinding kulit tu. Nah, apa benda dalam hidup kita? Nah, yang tak ada kulit tahu-tahu terus isi. Tai itulah. Nah, najis tu. Nah, apa benda? Benda yang manis tapi kulit dia nipis je. Buah anggur. Nah, ulama sebut, mana boleh terus nak isi? Nah, macam najis tahi kita berak tu. Minta maaf lah ustaz sebut straight to the point tu. Nak mudah faham. Nah, kadang-kadang ada, dia suka lah gini. Nah, tanpa tafsiran daripada ulama. Nah, wama ubarri'u nafsi. Nah, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Tu kau kena tengok tu. Nah, dalam hidup kau ni semua ada Allah. Betul lah. Nah, yang menjadikan, yang mengizinkan, yang memanfaatkan, yang memudaratkan, semua Allah Ta'ala. Tak boleh terlepas. Tetapi didahului dengan usaha dan ikhtiar kita. Nah, hebat tu mengaji tu hati-hati. Nah, jangan salah lorong. Habis. Nah, saya semayang ni tak ustaz, saya selawat je, cukup niat kepada Nabi. Habis pun orang habis. Nah, wa ma ubarri'u nafsih. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahimah rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu, ni Allah Ta'ala sebut, sangat menyuruh melakukan kejahatan. Ammarah bisu'. Nafsu tu banyaknya menggalakkan, menggerakkan manusia kepada perbuatan maksiat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dia apa? Dalam surah Al-Yusuf, ulama nak terangkan kepada kita, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, iaitulah. Tulis sikit. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, iaitulah kembali kepada Allah untuk memohon taufik dan hidayah. Tulis sikit. Kembali kepada Allah untuk memohon taufik dan hidayah daripada Allah. Itu maksudnya. Nah, bukan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Tak beranilah ustaz, biarlah. Dah kalau kata dosa tu nak buat macam mana ustaz? Takdir Allah. Nah, ustaz pun kata tadi yang baik tu daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah.
Nah, terima je lah Ustaz. Kalau buat baik pun Allah Ta'ala nak tempatkan kita dalam api neraka pun boleh. Orang buat jahat pun kalau Allah Ta'ala nak tempatkan dalam syurga pun boleh. Betul. Tapi kena melapik dengan usuluddin. Itu daripada sudut i'tiqad. Tapi Allah Ta'ala tak pernah bersalah dengan janji. Nah, tengok dalam hadis Nabi SAW. Orang yang taat perintah Allah, Nabi sebut takkan miskin. Kita buat contoh mudah-mudah lah. Ibu-ibu pergi umrah, pergi haji. Contoh. Siapa dia yang balik umrah, balik haji, terus jadi miskin, layak pula mohon asnaf. Cuba angkat tangan, Ustaz nak tengok. Ada tak? Ustaz, saya ni lepas balik umrah ni Ustaz, tak tahulah Ustaz, apa kedana dia buat ni Ustaz. Nah, kenapa pula ajar? Kenapa? Tak tahulah Ustaz. Nah, duit pun tak cukup, hari-hari makan Maggi Ustaz. Ada tak? Jarang dengar. Sebab apa? Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, orang yang taat perintah aku, orang yang ambil harta dia untuk bergerakkan atas jalan fisabilillah, aku pasti akan ganti. Nah, cuma ulama tafsir lah, ganti itu berbagai bentuk. Jangan nampak ganti duit balik, tak semestinya. Nah, boleh jadi nikmat sihat, boleh jadi nikmat kekeluargaan kita, silaturahim kita bertambah baik, boleh jadi hati kita lagi berlapang dada menerima apa-apa saja cadangan dan pandangan. Itu dia. Nah, jangan rasa Allah Ta'ala ganti-ganti duit. Tak. Sebab tu janji Allah tu tak menyalahi. Betul. Orang buat baik dalam ni, kita ramai-ramai ni, Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam api neraka. Boleh. Betul. Itu sudut i'tiqad. Itu orang mengaji usul. Orang duk minum arak, maghrib-maghrib duduk kedai mamak. Duduk kedai kopi, semayang pun tidak. Solat pun tidak. Allah Ta'ala nak izinkan masuk dalam syurga. Boleh tak? Boleh. Itu nisbah i'tiqad, nisbah pegangan, nisbah akidah. Betul lah. Sebab apa pula boleh macam tu Ustaz? Sebab kita hamba. Kita hamba Allah. Nah, apa benda yang kita kalau kita punya hak, suka hati kita lah. Kereta tu kereta kita, nak buat apa, motor tu, rumah tu, nak bagi orang wakaf ke, nak bagi anak ke, nak jual, suka hati kita lah. Moga hak kita, samalah kita ni pun milik Allah Ta'ala. Cumanya Allah Ta'ala tak pernah bersalahan dengan janji. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu dia. Jadi sebab tu dia kata, tiada aku berani membersihkan diriku, takkan boleh selagi mana tak dapat taufik dan hidayah untuk bertaubat kepada Allah. Itu kena mohon tu, taufik dan hidayah daripada Allah. Nabi, ulama, rasul, awliya illah, salafus salih, semua minta untuk taufik dan hidayah. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Kalau kita biasa doa pada ibu, ya muqallibal qulub, lagi sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Itu dia. Minta tetapkan hati kita. Betul. Kadang-kadang berbolak-balik. Kejap nak datang masjid, kejap malas sikit. Betul? Mesti ada. Kan? Kadang-kadang barulah duduk sekejap kat rumah tu, bunyi dah azan asar. Contoh. Baru sampai tadi Allah maghrib pula. Contoh. Dengar suara azan pula, berbolak-balik. Kejap nak ke terima jawatan imam ni, nak ke tak nak, tapi ada tugasan lain pula. Ya muqallibal qulub, ya Allah, tetapkanlah iman aku, pilihlah yang mana terbaik di sisimu ya Allah. Betul? Itu di antara doa juga dituntut selepas daripada baca tahiyat akhir sebelum beri salam. Selepas daripada Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, antara doa yang dituntut lagi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta. Sebab kita tak tahu hujung jatuh kita macam mana, berbolak-balik. Nak datang ke tidak kelas malam ni, alamak ada kerja pula. Contoh, nak terima ke tidak jawatan jadi imam ni. Ni nak pergi mana ni, nak pergi sana dulu ke, berbolak-balik hati manusia. Kan? Contohlah, kita buat misal. Nak nikah seorang ke nak nikah dua orang. Contoh. Nak kat Malaysia ke Thailand. Contoh. Jangan fikir muka-muka, tak elok. Jangan buruk sangka.
Kan? Tahu-tahu sudah nikah dah. Contohlah, buat misal. Nah, jadi berbolak-balik hati manusia. Nah, maka minta kepada Allah doa yang mulia, doa panjatkan kita, kata pertolongan kita kepada Allah untuk Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Habis. Jadi dia kata dekat sini, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Banyak nafsu ni. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin sampai rendam dalam api neraka. Bawa balik kat laut. Nafsu cakap aku lah diri lah. Sampai akhir sekali. Nafsu ni tadi, dia kalahkan dengan lapar. Baru betul. Lapar macam kita lah. Bulan puasa lapar, nak cakap banyak. 30 hari ni tak lama lagi ni. Berapa hari lagi ni? Tak lama lagi Isra' Mi'raj. Lepas tu masuk Syaban, lepas tu habis dah masuk Ramadan. Waktu siang hari tu biasanya lemau sikit. Lemau tu bukan lemau daripada suruh ibadat ke, tak buat kerja ke, tak. Lemau tu adalah benda-benda tak manfaat ni, menyampah lah. Nak cakap banyak. Kalau orang-orang buat tukang rumah tu, mana ada sembang-sembang, diam, masuk kerja pukul 8 atau pukul 9. Biasa masuk kerja awal lah bulan puasa ni. Balik tu awal. Dah letih kan. Kalau kita kerja dulu-dulu pun pukul 4, 4.30, tapi awal masuk. Sebab kita lepas sahur, sembahyang subuh, dah terus dah pergi. Balik kejap lagi nak siap juadah, gedebak. Cuba tengok siang hari tu. Nafsu ni dia kalah dengan lapar. Dia bukan kalah, ialah ilmu tu memang penting lah. Tapi nafsu ni nak kalah dengan apa? Kalah dengan lapar. Kalau bahasa kita, puasa lah. Bukan lapar tu sampai tak makan ke, saja biarkan tubuh tu rosak ke, bukan. Nafsu tu kalah dengan apa? Dengan lapar. Baru dia kata, aku ni hamba-Mu ya Allah, dan dikau itu adalah Tuhanku yang sebenar. Bulan puasa, nak tak cakap banyak-banyak. Alah, buat kerja pun diam je. Kalau siang hari, kalau yang jenis puasa lah, kalau yang tak puasa tu sama je. Nak cakap banyak-banyak, nak bergurau banyak-banyak, apa lagi? Nak kelakar-kelakar banyak-banyak, apa lagi? Nak bergerak ke sana kemari, aktif macam selain-lain bulan yang lain, kurang. Sebab apa? Nafsu tu tadi tu kita ikat dia dengan lapar. Sebab tu ulama sebut, kalau nafsu lapar, perut akan kenyang. Kenyang dengan apa? Kenyang dengan tak nak buat maksiat lagi dah. Tapi kalau perut kenyang, nafsu jadi lapar. Macam mana perut kenyang? Perut kenyang. Mula. Nak cakap orang lain, nak fit, macam-macam lah. Dah perut kenyang, mula nak cakap perihal orang. Muka nak cakap bla bla bla. Tapi cuma kalau perut lapar. Perut lapar, nafsu jadi kenyang. Kenyang tu maksudnya bukan kenyang dengan makna makan. Bukan. Kenyang dengan makna dah tak nak buat apa-apa lah. Macam orang kenyang, takkan nak makan lagi. Nafsu dah kenyang, dia solat dah. Habis pukul apa kita nak ambil kerja ni? Tengok selagi larat buat lebih kurang gitu. Kau balik pukul apa? Tengok aku 3.30 kan balik sekejap lagi malam lagi kau semayang kat mana? Kat rumah aku sepatah, jauh sepatah. Tak ada duk bergurau-gurau sambil-sambil buat kerja tu, huha-huha menyanyi ke. Kadang-kadang sampai buat kerja tu seronok sekejap ke. Tak ada. Sebab apa? Sebab diri tu berpuasa. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Alhamdulillah. Tengok muka surat 15. Setinggi kesyukuran dirafakkan. Rafak ni dimuliakan, diangkatkan kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan. Nikmat apa paling besar? Tolong share sikit dengan Ustaz Fazul. Nikmat apa Allah Ta'ala bagi besar? Iman dan Islam. Itu paling besar. Okay? Nikmat iman dan Islam is the number one. Nikmat banyak, tetapi itu nikmat paling besar. Tulis sikit. Selawat serta salam juga buat penyebar dan pembawa dua nikmat yang terbesar. Iaitu apa? Iaitu nikmat iman dan Islam. Iman bila ada, jaga betul-betul. Jangan mudah-mudah. Jangan bercakap benda yang kita tak tahu. Betul tak?
Kita tak setuju atas benda yang tak baik. Bukan tak setuju atas sunnah Nabi SAW. Itu kena hati-hati. Nah, saya dah bagi tahu dengan suami saya dah. Nah, siapa dia? Facebook apa? Asiah Jalil, Asiah ABD Jalil. Tak tahulah. Nah, orang tu memang kafir ke? Nah, ke dia Islam, dia bercakap macam tu ke? Wallahualam. Nah, saya dah pesan pada encik suami saya dah. Nah, dalam banyak-banyak benda, saya kata dengan encik suami saya, jangan sesekali ikut sunnah kahwin lebih daripada 2. Nah, saya takkan setuju sampai bila-bila. Nah, dan ini jangan ikut akan, kalau bahasa kita lah, pesuruh lah. Nah, kalau bahasa mudah kita, jangan ikut Rasulullah SAW. Jangan ikut. Ini bahaya ni. Nah, tak setuju atas sebab apa? Okey, Islam pun bagi. Nak kahwin 2 suami. Nah, nak kahwin 3. Diri aku ni pun tak tahu apa ke benda, duit sewa rumah aku bayar. Betul? Sesuai. Nah, tapi jangan sampai iman kita tu tergadai. Nah, kalau mengaji dalam kitab apa Allahumma salli ala sayyidina Faridatul Faraid, ataupun di dalam kitab perukunan, dalam kitab Misbahul Munir, semua kitab besar ni, nah, jatuh murtad wal-iyazubillah. Jangan main-main. Nah, tak setuju atas jalan apa? Syarak bagi kelonggaran. Tak apa. Nah, jangan kata, saya dah pesan pada encik suami saya dah. Nah, dalam banyak-banyak syariat ni tolong buang dalam hidup. Amboi. Tapi saya tak tahu. Namanya seakan-akan Muslim. Nah, tapi dalam Facebook ni kan biasalah, nama Muslim orang kafir pun boleh buat. Nah, kita tak tahulah sejauh mana kepribadian ataupun individu manusia tersebut. Nah, abang tu jaga betul-betul. Tak setuju atas sebab apa? Tak abaikan nafkah lah, itulah, inilah. Memadai. Banyak kes-kes ni. Nah, tetapi daripada satu sudut, jangan kita menolak, jangan kita menafikan sunnah Nabi SAW yang Nabi bawa kepada kita. Jangan sesama sekali. Apa pun. Nah, Allah Ustaz. Nah, apa pula Ustaz? Nah, kita katakan apa yang terjadi hari ini, saya tetap tak setuju Ustaz. Contoh. Nah, yang setuju kita ambil pula, yang tak setuju tak boleh. Nah, bukan tolak tu dengan makna kita tolak bulat-bulat. Tak, ada benda tak setuju. Nah, saya memang tak setuju Ustaz, bagian. Kerana bagian. Okey, tak apa. Nah, sama juga dalam agama Islam kita. Saya ni Ustaz bukan apa, zakat. Nah, saya tak nak lah bayar zakat Ustaz. Kan, kita dah di awal-awal tahun baru ni. Betul? Kalau zakat simpanan, kena bayar. Cukup setahun. Simpanan tu tak berkurang. 85 miskol. Nah, kalau hari ni berapa 1 gram? 85. 1 gram 250 ke? Ustaz pun tak ingat dah. Nah, emas. Nah, lebih kurang 21,000 lebih kurang. Tuan-tuan cek balik Negeri Sembilan punya. Nah, Ustaz pun tak ingat. Nah, berapa zakat simpanan kita? Duit saya Ustaz, dalam tabung haji tu kena bayar zakat ke? Tabung haji tak payah pening-pening kepala. Nah, dia dah tolak siap-siap dah zakat kita. Ni dah cukup setahun dah ni. Tengok. Ustaz, dalam setahun tu Ustaz, ada tak saya ni tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duit saya maintain je 21,000 ke atas. Bulan 1 25,000, bulan 2 24, bulan 3 28. Tak ada bawah 21,000. Tengok bulan ke-12 tu, berapa baki? RM35,000. Dekat mana tu? Maybank. Dekat mana tu? CIMB. Dekat mana tu? Bank Islam. Kena kalikan dengan 2.5%. Jumlah terakhir. Nah, bulan 12. Tak ada berkurangan langsung. Kotlah ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tiba-tiba bulan 4. Tinggal 5,000 je. Itu daripada cukup balik nisab lah. Nah, cukup balik berapa? 21,000 tu. Ustaz, bulan 4 tinggal 4,000 je. Tapi bulan 5, saya punya rezeki Ustaz, dapat 25,000 balik Ustaz. Akhirnya balik daripada bulan 5 tu sampai bulan 5 tahun depan. Ada tak setahun tu? Nah, contoh bulan 1 25,000, 2 Februari 26,000, bulan 3 30,000, bulan 4 50,000, naik. Last tak ada langsung bawah daripada 21,000. Kenapa 21,000 tu? Kerana dia ambil nisbah zakat emas tu. Dia kena 85 gram. 85 gram
20 miskal. Bahasa Arab dia panggil 20 miskal. Nah, bukan miskal telefon tu. Nah, 80 bahasa timbangan dulu lah, macam kita dulu kati-kati dulu tu. 85 gram kali berapa? Ustaz pun tak ingat hari ni berapa. Letak 250 lah. Contoh cek balik. Ni 21,250. Bulan 1 tahun lepas 30,000, bulan 2 40,000, bulan tak ada yang bawah. Bulan 12 berapa baki akak terakhir? Baki saya terakhir Ustaz bulan 12 ni baru 2 minggu 3 minggu yang lalu ni Ustaz, 45,000. Ambil 45,000 kali 2.5%. Jadi kena bayar zakat RM1,125. Buat gitu. Kalau rasa tak tahu, pening-pening pergi pejabat zakat. Habis cerita. Nah, kan? Tapi tabung haji settle. Nah, tak payah pening-pening dah tabung haji. Sebab tu saya kalau boleh sarankan simpan dalam tabung haji. Nah, ada yang kata nak simpan dekat ASB. ASB dia belum tolak lagi. Amanah Saham Bumi Putra tu. Dia belum tolak. Walaupun dividen dia kadang-kadang lebih daripada tabung haji, tapi kalau pakar-pakar dalam negara kita sebut, lagi untung tabung haji. Kerana tabung haji sudah ditolak zakatnya. Ini cerita bagi orang Islam tadi. Nah, tapi terserahlah. Nak simpan amanah Saham Bumi Putra ke, nak simpan tabung haji. Ustaz nak cerita zakat. Zakat saya, mana lah Ustaz. Nah, lepas tu, saya ada emas Ustaz. Emas saya ni sampai 85 gram. Kenalah keluar zakat. Nah, kena keluar zakat. Kiraan macam ni lah. Keluar zakat tu bukan keluar zakat biji emas tu. Nah, keluar zakat nilai mata wang lah. Nah, saya ada 100 gram zakat saya. 100 gram emas saya. Nah, emas saya 100 gram ni memang tak pakai langsung. Saya simpan. Ya, itu kena zakat. Okay? Tapi kalau saya pakai, letak balik, bulan depan saya pakai balik, lepas tu saya letak balik, lepas tu saya pakai yang lain pula, lepas tu saya ambil balik, itu adakah kena zakat? Itu tak kena zakat. Kecuali kena juga, dia panggil zakat perhiasan. Kena juga. Apa dia? Mengikut uruf. Nanti tuan-tuan refer pejabat zakat Negeri Sembilan. Okay? Kalau biasanya lah, uruf kita pun lebih kurang je. Nah, wilayah Persekutuan Selangor Negeri Sembilan Melaka lebih kurang je sebenarnya. Nah, yang kena zakat sekiranya emas yang ibu-ibu pakai itu lebih daripada uruf. Kadar ditetapkan Majlis Fatwa Wilayah 850 gram. Bukan 85 gram. 850 gram. Nak dekat sekilo emas ibu-ibu. Contoh. Nah, pakai satu dekat tangan, campur semua tu yang duk bersilih ganti tu. Nah, hampir sekilo. Ya Allah, banyak. Marilah 5 gram kat ustaz sikit ke. Nah, contoh. Nah, semula-mula pakai yang ni. Lepas tu cantum yang ni, yang tu. Ibu, kak, akak bawa keluar semua emas akak yang bersilih ganti duk pakai bulan 1 lain, bulan akak bawa keluar, ustaz nak tengok. Ya ustaz nak kira ni, zakat ni. Ya ke ustaz? Alhamdulillah. Ni. Timbang. Akak baru 400 gram. Contoh. Kak, baru akak duk bersilih ganti, duk pakai gelang kaki lah, anting-anting lah, apa semua. Baru 500 gram. Kena zakat ke? Tak kena zakat. Sebab apa? Bawah daripada 850 gram. Tapi yang bersilih ganti tu mana? Bawa keluar ni. Ni jongkong emas pula, letak kat tekak. Jalan bertunduk dah. Contoh lah. Nah, yang ni pula, ni 3 kilo pula ni. Yang itu maka ulama sebut kena juga zakat. Sebab apa? Lebih daripada uruf. Nah, silih berganti duk pakai tu hampir sekilo emas tu. Masya Allah, kaya sungguh lah. Nah, maka kena keluarkan zakat. Saya ustaz, zakat ni tak apalah ustaz, saya dah infak dah. Infak lain. Nah, infak untuk manfaat orang ramai. Sedekah untuk orang atas kepada orang bawah. Hadiah orang bawah kepada orang atas. Wakaf, benda yang kekal. Sebab tu ni penonton-penonton tengok ni, kadang-kadang ada link dekat bawah. Infak dan sedekah kepada tabung pembangunan surau An-Nur.
Infak tu benda yang mengalir, jariah orang panggil. Nah, berapa ramai ni kita tengok ibu-ibu ayah-ayah duduk dalam kuliah ustaz malam ni. Nah, ada yang infak kan, yang sedang menonton. Pahala mereka pun dapat infak bantu. Buat majlis kepada kita, buat kuliah kepada kita, pasang aircon keselesaan kepada kita. Penonton-penonton yang tengok infak mengalir pahala diorang. Bahkan Nabi SAW sebut, kalau yang sedang menonton dalam live ustaz pada malam yang mulia ini, kalau ada yang sakit, kalau ada yang uzur, kalau ada yang tak sihat, kalau ada badan tak berapa nak sedap, infaklah. Niatkan, terutama untuk diri kita, keluarga kita, mak ayah kita. Pasti Allah Ta'ala akan sembuhkan. Nah, kalau boleh, infakkan dekat madrasah kita ni, surau kita ni. Tak apalah ustaz. Nah, selalu dah saya buat. Contohlah. Nah, infaklah mana-mana tempat. Nah, tapi sebab surau kita ni tak nafikan. Tiap-tiap malam ustaz tengok dengan online-nya. Nah, kalau infak pun memang puas hati. Sebab duit tu digunakan. Nah, bukan duit tu disimpan. Duit tu untuk tengok siapa banyak, siapa yang paling tinggi bank statement. Tak. Surau ni saya tahulah dah berapa lama dah. Nah, duk kita datang muzakarah mengaji. Nah, pihak surau pun bagi tahu dengan ustaz, kita jalan je ustaz. Nah, yang mana ada rezeki tu, hasil daripada mana? Hasil daripada tuan-tuan punya infak. Nah, bayangkan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, infak tuan-tuan tu itulah yang Nabi sebut dalam hadis sedekatin jariah, mengalir tak berhenti-berhenti. Nah, kadang-kadang ada orang, saya puaslah ustaz. Ustaz bagi tahulah pegawai perubatan syifa mana saya tak berubat. Segala arwah dulu, tok guru dulu saya pergi jumpa, sampailah ke klinik ustaz, tak sembuh-sembuh. Contoh, nah, ustaz bagi tahu doktor pakar mana dalam negara ni. Nah, saya habis dah pergi jumpa. Bagus, alhamdulillah. Itu dinamakan usia ikhtiar. Nah, tapi cuba kita tanya pada diri kita, terutama sama ada kita sakit ke, mak ayah kita ke, family, siapa-siapa lah. Cuba kita tanya, adakah sejauh itu amalan yang kita buat untuk kita infakkan kepada jalan fisabilillah? Kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Nah, ustaz gitu, ustaz ni lah, mungkin ustaz dah pernah cerita dengan ibu-ibu dah. Nah, waktu kita kena COVID, saya kena COVID batch pertama. Apa benda yang selamatkan saya? Kalau nak ikut logik kedoktoran, nah, yang selamatkan saya Allah Ta'ala juga. Tapi kita tak bicara lah pada bab tu. Nah, dengan cocok vaksinnya tak ada, ubatnya tak ada, apa benda pun tak ada. Mac 2020 tu, masuk hospital Sungai Buloh. Nah, tapi kita yakin, ya Allah, ya Tuhanku, infak, sedekah. Kan masa tu kan memang sumbangan nak ada orang yang dibuang kerja lah. Nah, macam-macam lah masa tu. Nah, kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, ni aku bank in, ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah. Saya stage 2 paru-paru. Nah, stage terakhir buah pinggang. Nah, dia panggil kidney tu, buah pinggang belas. Saya dekat paru-paru. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, masuk, infak. Orang pun bagi juga kita, ustaz, ni ada sagu hati untuk ustaz. Nah, semoga ustaz cepat sihat. Nah, orang bagi kita pun alhamdulillah, syukur. Infak lagi, infak. Dengan izin Allah, sembuh penyakit kita. Nah, tu kadang-kadang kita kena nampak, usaha kena buat. Janganlah lepas ni infak je, dah pergi jumpa doktor dah. Saya tak pergi jumpa ustaz. Nah, dah pergi jumpa mana-mana perubatan syifa ke, tak ada ustaz. Saya memang infak 24 jam. Mangkuk ayun juga namanya tu. Nah, janganlah macam tu. Usaha tu buat. Nah, apa benda yang kita belajar tu buat. Tapi satu sudut kadang-kadang nak infak berkira. Nah, nampak abang-abang jual air, nah, traffic light ke apa ke, akak-akak meniaga tepi jalan. Nah, masuklah dah lampau tu kalau tak nak beli pun. Adik-adik tu lalu tu masuk dah lampau, belajar. Bukan nilai tu besar. Tengok, yang tolong ambil dalam dashboard tu sekejap. Contohlah rumah kita sebelah. Nah, ataupun memang kita boleh capai lampau. Masukkanlah berapa-berapa, RM1 ke RM2 ke. Nah, kita jadi lazim nak amalkan attitude, sifat kita tu. Nah, nampak orang yang minta sedekah tu dah biasalah. Kadang-kadang keluar masjid ke apa, itu buat jugalah. Nah, tapi kadang-kadang benda yang kita tengah duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita niat, ya Allah, Tuanku, datang orang,
Nah, tak sangka-sangka nak sedekah banyak, tak mampu. Tapi nak jadikan istiqamah, benda sikit tapi berpanjangan. Nak bagi RM1 macam malu pula. Nak beli makanan yang dia jual tu macam tak. Kita pun memang tak berapa nak makan sangat. Nah, duk jual buah kadang-kadang, jual air. Alah, bukan kita nak sangat pun. Tapi tengok, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Nah, masukkan dalam lampau tu RM1 ke RM2. Ikut kita lah. Ustaz buat misal. Kalau boleh lebih lagi, itu yang terbaik. Sebab apa? Daripada situ Allah Ta'ala jauhkan kita daripada wabak. Daripada situ Allah Ta'ala luaskan pintu rezeki kita. Dan daripada situ yang Ustaz nak cerita, iaitulah kita ni tadi diberikan kekuatan oleh Allah untuk sihat tubuh badan kita. 2-3 minit lagi. Lepas tu Ustaz bagi laluan azan sekejap. Habis. Jadi kata dia dekat sini, selawat serta salam juga buat penyebar dan pembawa 2 nikmat yang terbesar. Iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Okey? Yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh lari lah tu. Okey? Daripada Rasulullah. Mutiara tasawuf pada kali ini akan membicarakan tajuk kepentingan tasawuf kepada pendidik. Sebagaimana yang telah dibincangkan menerusi pelajaran yang lalu berkenaan definisi tasawuf di kalangan ulama, secara kesimpulan dapat kita faham bahawa tasawuf ini merupakan satu jalan. Atau kita mengaji tarikat ni. Inilah tarikat kita mengaji. Nah, tarikat tasawuf. Walaupun ada tarikat Nasyabandi. Nah, tarikat-tarikat yang banyak lagi mengamalkan. Tak apalah. Nah, kita boleh beramal dengan satu jalan. Mana? Antaranya lepas daripada kita solat wirid. Nah, kita wirid tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Nah, ada maklumillah tu kita doa, kita zikir, kita tasbih, kita wirid, kita baca-baca segala amal-amal tahlil dan sebagainya kerana satu jalan pembersihan akhlak agar manusia benar-benar tenggelam masuk diri kita di dalam hakikat kehambaan diri kita. Nah, dalam hakikat sebagai hamba Allah. Tahu isteri kita, suami kita, harta kita, anak kita, semua pinjaman daripada Allah. Mengakui kelemahan dan memusatkan pergantungan. Tulis sikit memusatkan tu, iaitulah. Tulis sikit memusatkan tu. Titik tengah. Tu. Kehambaan mengakui kelemahan dan memusatkan menjadi titik tengah pergantungan. Pergantungan tu masuk dalam kitab lah. Semata-mata kepadanya yang maha agung. Okey? Kita bagi sekejap dah laluan azan sekejap. Dah masuk kan waktu kan? Seminit lagi. Seminit Ustaz tengok jam. Tak apa, nanti bagi tahu dah. Dah masuk. Jadi kata dia dekat sini memusatkan pergantungan. Maksudnya apa? Menjadi titik tengah. Orang tolong kita pun balik pada Allah. Orang tak tolong pada kita pun balik pada Allah. Kita bertanding AJK, kita bertanding pemilihan politik, kita bertanding pemilihan naik pangkat tempat kerja. Orang tak pilih kita, bergantung kepada Allah. Orang pilih kita pun bergantung kepada Allah. Hatu ulama sebut jalanan tarikat tu. Nah, ustaz boleh datang sini dengan izin Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh lapangkan masa lebih kurang 40 minit, 50 minit untuk duduk. Allah Ta'ala izinkan pergantungan kita kepada Allah. Benarlah seperti yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Jurairi. Tasawuf, ulama lah ni. Tasawuf ialah amalan. Amalan tu yang berat tu. Cakap senang. Nah, amalan, tindak tanduk, akhlak. Tulis sikit akhlak, iaitu sifat dan kepribadian. Tulis sikit. Sifat dan kepribadian yang tinggi serta meninggalkan perbuatan keji. Ni dia. Hatu tasawuf tu. Doktor ke, nah, misi ke, nah, pergi mana-mana ke, klinik kesihatan ke, nah, mana-mana, akhlak kita kena ada. Minta maaf puan kena tunggu lebih kurang sejam. Kita boleh elok. Nah, ni kadang-kadang bukanlah semua, tapi ghalibnya macam itulah kalau pergi klinik-klinik kesihatan kerajaan ni.
Nah, Allah, hai kadang-kadang. Nah, tak ada. Tunggu lagi sejam. Allah, kita tengok misi tu rasa nak rendam dalam iPad tu. Nah, tak ada. Besok datang. Nah, tunggu je sejam. Tunggu ambil darah. La haula wala quwata illa. Nah, kalau kata kita ni ada duit pun kita tak nak pergi menyusahkan akak. Nah, kalau kami ni jadi berduit lah kak. Nah, kami tak pergi sebab kami dah terdesak. Kami pun tak nak sampai kat sini. Nah, jadi akhlak. Apapun lah akhlak. Kita AJK masjid. Nah, AJK surau. Nampak orang baru masuk. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum. Bang, duduk mana? Akhlak kita teguh. Nah, nampak orang-orang Assalamualaikum. Kau sudah cakap dah. Ajar, mulakan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Daripada mana? Oh, saya daripada sekian. Oh, nak balik mana ni? Oh, hati-hati dalam perjalanan. Akhlak lah tu. Nah, bagi laluan azan sekejap. Masuk dah. Bagi laluan azan sekejap. Lepas tu kita sambung sikit insya-Allah. Minta azan. Sabar azan. Tak ada tu Bilal. Ustaz azan lah. Azan dulu seorang. Minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sambung sikit kuliah kita pada malam yang mulia ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata musannif pengarang kitab, benarlah seperti yang dinyatakan oleh ulama Syekh Al-Jurairi. Nama sebenarnya Abu Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Husin Al-Jurairi. Nama jadi disebahkan kepada Jarir bin Abbad daripada Bani Bakar bin Waid.
Beliau merupakan sahabat Sahal Abdullah. Inilah ulama-ulama besar kita lah. Okay? Dia kata amalan. Tasawuf ni amalan. Practical you. Nah, practical. Nah, that's mean apa yang you buat dalam hidup you. Bukan solat saja. Nah, macam ada satu video tu Ustaz tengok. Tak tahulah tak seluar negara kot. Ustaz tengok kat Facebook. Tapi biasa lah. Orang yang aturkan tu, dia pakat satu mall. Macam kita lah, kalau kata mall dekat yang kita ni apa? Seremban ke? Seremban. Mall tinggi lah. Kalau kita kata macam Ion lah, contoh lah. Nah, kan ada dekat bawah ruangan lega tu. Nah, satu orang hamba Allah datang, dia bawa satu botol kosong. Betul-betul dekat sebelah tadi tu ada tong sampah. Ni Mak Saleh lah ni. Nah, tapi akhlak tu kita nak puji tu. Nah, dia buat-buat tertinggal dia punya botol kosong tu. Nah, lepas tu orang lalu lalang. Sebelah tu tong sampah. Tapi botol kosong tu di bawah. Nah, tapi dia punya rakaman tu dia pakat dengan semua orang satu floor. Dia pakat semua. Orang tu duduk bersidai tepi-tepi dekat kaki lima tu lah. Yang tingkat satu bersidai tingkat satu, tingkat dua bersidai. Yang tepi-tepi kedai makan tu masing-masing buat tak reti. Nah, nak ambil akhlak. Nah, orang lain lalu dia buat gambar lah, video. Orang lain lalu buat tak reti. Nah, seorang lagi pun lalu buat tak reti. Nampak tu tong sampah sebelah, tapi botol kosong tu dekat bawah tu biar tak reti. Nah, buat tak reti. Lebih kurang dalam beberapa manusia ada satu orang perempuan kalau tak silap. Nah, video tu lah, tapi video tu rasa luar negara tu lah. Nah, tapi dia boleh pakat tu dengan, boleh katakan 5-6 ribu orang lah kot. Dia boleh pakat tu. Nah, mungkin tak tahulah macam mana pengurusan dia ke. Nah, orang tu datang ambil botol kosong tu, nak kata amalan akhlak mulia. Nah, masukkan dalam tong sebelah. Berdiri habis orang-orang satu mall tu beri tepukan pada dia. Nah, dia terpinga-pinga. Dalam video tu lah, terpinga-pinga. Nah, apa hal orang tepuk aku ni? Nah, tu kata walaupun amalan yang sedikit. Nah, apatah lagi bab taharah, bab benda yang suci. Nah, kita belajar nampak mungkin kat surau kita, contohlah. Nah, mungkin dekat rumah kita tak mau kotor-kotor. Contohlah. Nah, bukan tak mau kotor tu dengan makna apa. Maksudnya kita pentingkan kebersihan. Dah kalau dekat rumah tu dah memang adat lah bersepah. Nah, rumah yang tak bersepah rumah apa? Rumah contoh je nama dia. Nah, itu je tak bersepah. Betul tak? Tapi maksud ustaz nak kata bersepah kotor ni sampai Allah ustaz. Nah, masuk rumah pun bau kencing kucing. Tu tak mau tu. Nah, masuk rumah dengan pinggannya dekat luar, semutnya. Itu maksud ustaz. Nah, tak nafikanlah kadang-kadang benda anak-anak ada kan. Duk main kot. Tapi nak nyatakan kat situ, pentingnya amalan, praktikal. Nah, dalam hidup kita ni kadang-kadang kita nampak amalan, solat, puasa, zakat, infak, nak baca Quran. Iya, itu dah memang dah. Nah, dalam kehidupan seharian kita. Nah, tapi macam terkejut jugalah. Nah, dia boleh setting orang-orang itu dekat atas tu. Ui, ramai satu mall tu. Nah, seorang lalu buat tadi, dua orang lalu buat tadi, tiga orang lalu buat tadi, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Agaknya ada satu perempuan tu lalu ambil masuk dalam tong. Wah, very good, tepuk tangan. Nah, kalau kita lah, alhamdulillah, terima kasih, thank you. Dia terpinga-pinga dia. Apa hal? Nah, apa yang aku buat sampai orang semua bangga dengan aku ni? Nah, tepuk tangan ni rupanya buat benda yang sekecil-kecil perkara itu tadi. Jadi kata dia, amalan akhlak yang tinggi serta meninggalkan perbuatan yang keji. Betul? Nah, perbuatan keji. Inilah. Nah, sampai putus silaturahim. Nah, orang politik bergaduh dengan orang politik tak habis-habis. Putus silaturahim, Islam dengan Islam, jiran dengan jiran. Nah, kalau tempat kerja sama-sama staf dengan staf, pengarah dengan pengarah. Nah, bukan semata perbuatan keji, zina, arak, berjudi. Itu dah memang
Nah, di dalam seharian kita ni, Dr. Abu Al-Taftazani berkata, tasawuf pada dasarnya ialah akhlak dan merupakan ruh Islam. Itu dia, tasawuf ni ruh. Nah, betul pergi mana-mana kalau ada tasawuf ni, dia boleh hidup. Dia boleh hidup. Tasawuf. Nah, rendah diri. Ustaz lah jadi pengurusi. Cari orang lain. Ustaz jadi ketua imam lah. Ustaz ceramah sini. Carilah orang lain dulu. Nah, ustaz tak berapa reti sangat. Tak apa ustaz, kami nak ustaz. Biar ada benda macam tu. Nah, orang dah tolak kita 2-3 kali. Janganlah lagi dah. Maknanya dia betul-betul lah berhajat pada kita. Nah, janganlah tak apalah. Ustaz dah memang tak ada orang dah ni ustaz. Contoh. Nah, bang dah tak ada orang bang nak jadi pengurusi bang. Bang dah tak ada orang nak susunkan jadual kuliah bang. Bang dah tak ada orang nak imarahkan bang. Abang datanglah bang, maghrib insya abang free tu bang. Jomlah sama-sama bang. Itu akhlak sebenarnya. Nah, kita nampak akhlak je kena semayang, kena solat. Betul. Nah, tapi akhlak dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan kata dia itulah ruh. Nah, ruh Islam. Ibu-ibu pergi mana-mana pun ada tasawuf, tak apa. Nah, orang kata kita, Datuk, Datin, tak payah panggil lah ustaz. Nah, nak pergi Datuk Datin, malu lah ustaz. Itu program-program rasmi, tak apa lah ustaz. Nah, kadang-kadang kita mengajar kan, tahu depan kita tu prof, tahu depan kita tu Datuk, tahu. Alah ustaz, jangan panggil lah, segan lah saya. Nah, panggil abang ke haji ke, nampak? Nah, ruh tu ada. Ini kerana seluruh rukun Islam diasaskan. Tulis sikit, diasaskan tu terletak. Nah, diasaskan kepada mana? Kepada akhlak. Itulah dulu-dulu kita belajar tu, subjek akhlak tu balik pada tasawuf. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi, kita punya sumber, kita ikut Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali, tasawuf kita. Fiqh kita ikut Al-Mazhab Al-Imam Syafi'i. Usuluddin akidah kita, tauhid kita ikut Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nampak? Habis. Dan terakhir pada malam yang sikitlah sampai kita ambil pembersihan jiwa. Buka muka surat 16. Al-Kattani pula menegaskan, sesiapa yang membekalkan kamu dengan akhlak yang terpuji, maka dia telah menambahkan kebersihan pada jiwamu. Macam ibu-ibu aja, anak-anak ibu-ibu cakap dengan orang, cakap elok-elok, lalu depan orang tua tunduk. Itulah dia orang tua kita ajar dulu. Nah, abang kalau bercakap tu, cakap elok-elok. Kalau tak tahu, abang tanya. Kakak, kalau kakak tak tahu, kakak silap, minta maaf. Walaupun kakak ada bibik dekat rumah, biasakan minta tolong. Perkataan, kak, bibik, nah, tolong buat air. Walhal kita bayar, nak tolong buat apa? Nah, kita pergi kedai makan, bang, tolong buat nasi goreng. Tak, orang tak panggil tolong. Nah, orang panggil, bang, nak nasi goreng, contoh. Tapi ni sebah adab. Bang, kalau boleh nasi goreng kampung satu lah bang. Ni sebah. Nah, nampak ada bibi, ada orang gaji. Nah, tolong buat saya nasi, tolong buat saya TO, tolong buat saya Nescafe, tolong buat saya Milo. Ada perkataan tolong. Itulah akhlak nama dia. Nah, apatah lagi orang tua kita ajar tu, cukup dah bekal dia. Maka dia telah menambahkan kebersihan pada jiwa. Oleh sebab tasawuf merupakan ilmu akhlak yang menjadi tuntutan Islam. Yes, is the number one. Nah, itu kata kulit kita ni. Nah, isi kita ni. Inilah pegangan kita terhadap umat. Maka semestinya tasawuf ini menjadi pakaian bagi setiap Muslim. Apatah lagi para pendidik. Ni kadang-kadang ujian juga. Nah, kadang-kadang kita sebagai penceramah, kita sebagai guru, biasa manusia, bukan kata tak pernah silap, tapi cabaran. Nah, akhlak kita nak tunjukkan. Keberkesanan pendidikan jiwa pada murid dapat dicapai apabila pendidik dan murabi terlebih dahulu dididik dengan akhlak mulia yang menjadi tunjang perbahasan menerusi ilmu tasawuf. Bersih diri. Nah, kalau di kita dulu apa? Baca doa pagi-pagi. Cantik tu. Nah, ilmu tasawuf lah tu. Nah, tetapi jangan kita lupa juga macam mana yang berlaku di negara Jepun. Nah, mula-mula sebelum nak masuk kelas, before you start you punya kelas, nah, 10 minit, 15 minit, 10, 15 minit, make sure, nah, environment you pastikan bersih.
Kenapa? Ilmu tu, cahaya tu nak masuk pada keadaan bersih. Tu bisa tu. Nah, mengaji pondok dulu kan. Nah, bersih dulu tu guru sebut. Nah, ni main masuk je, lap kaki tu dulu. Nah, nak katakan bab bersih. Nah, tapi ada setengah orang tak juga. Sebab dia tak faham. Dia nampak mengaji banyak, belajar banyak. Ya, kebersihan tu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, Allah tak suka orang bersih. Nah, rumah kita sapu sikit-sikit. Walaupun kita lelaki, saya, Ustaz. Nah, kadang-kadang suami saya pegang penyapu pun saya rasa sebesar tak. Kita nak didik diri kita. Tengok almarhum Tok Guni Aziz. Almarhum Tok Guni Aziz. Ulama-ulama pergi pondok dia di Pulau Melaka. Pukul 3 pagi. Krong bunyi dalam jamban. 3-4 pagi ni takut dah kita. Nah, Ustaz apa cerita? Ustaz tak ingat. Ustaz Badli Shah ke? Nah, Ustaz tak ingat. Dia datang nak ziarah. Masa tu Tok Guru hidup lagi lah. Nak cerita antara yang baik. Nah, Tok Sanu cari buruk orang lah. Buruk orang di kita pun banyak. Bunyi dekat jamban, dekat toilet. Budak-budak madrasah lah. Macam kita lah, tanda sekolah tu. Nah, bunyi berus. Sudah. Nah, kita pula baru sampai nak ziarah orang alim. Nah, bunyi apa pula kat tanah. Tobat lah, orang tak masuk dah. Nah, takut. Nah, ajak member teman. Tengok daripada belakang, rambut putih. Macam ala-ala bongkok. Nah, Tok Guru duk basuh tandas. Tok Guru basuh tandas. Anak murid puluh-puluh ribu. Menteri besar lah. Orang tanya dia, kenapa Tok Guru basuh? Ambo basuh ni, ambo nak basuh hati ambo sekali. Tu dia. Nah, basuh jamban. Niatkan seperti mana aku, tangan aku ni, diri aku ni, kaki aku ni. Payahlah tuan-tuan nak sampai. Nah, nak sampai pergi basuh. Jauh lah tuan-tuan. Atau kadang-kadang saya bercakap ni, saya sendiri pun tak buat. Nah, habis-habis tanda rumah kita lah. Nah, itu pun jujur kalau malas sangat pergi beli klorok tu je. Nah, ataupun kalau geram sama Allah berdakinya. Nah, buka dalam Shopee. Nah, beli tu chemical tu senang habis cerita. Nah, tapi Tok Guru tu orang basuh. Boleh je suruh orang, anak murid, pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar tahfiz. Okey, besok kita buat gotong royong Sabar-sabar. Nah, kita buat gotong royong. Tapi Tok Guru tu nak kata bisa tak bisa. Ustaz lupa dah. Nah, cerita tu diceritakan oleh ustaz-ustaz kita lah. Nah, Ustaz lupa dah siapa dah. Nah, pergi nak ziarah. Masa tu Tok Guru hidup lagi lah. Nah, basuh. Tak nak buat apa Tok Guru buat macam ni. Nah, sampai susah-susah ni tak ada orang lain ke? Tak, saya buat ni seperti mana saya sedang bersihkan kotoran-kotoran daki-daki itu tadi. Seperti itu nawa itu saya. Niat saya mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati saya. Seperti mana saya sedang membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada. Atau kata jauh kita. Nah, kita kalau buat gotong royong, boleh. Kalau gotong royong tu saya sendiri pun benar lah. Nah, nak kata 3-4 pagi tu. Nah, basuh tandas, duduk seorang-seorang. Nah, tak sampailah kedudukan tu. Habis-habis kita buat, jomlah kita basuh tandas. Yang awak pula bersihkan dalam pula, basuh kipas. Itu kita gotong royong, okey, tak ada masalah. Nah, buat seorang-seorang. Tak kira lah, kita tak biar buat pukul 3 pagi lah. Nah, kita datang seorang-seorang. Tak kira lah pukul 8 pagi ke 9 pagi. Kita bersihkan tandas kita sendiri. Ni, surau ni contoh. Nah, jauh lah. Nah, jauh sangatlah kita ni. Nah, tapi sekurang-kurangnya kita belajar biar ada niat kita macam tu. Nah, walaupun orang tak tahu. Nah, contoh Ustaz cakap, Ustaz saya ada buat, Ustaz tak apa, continue lah. Nah, tapi bagi yang belum buat, termasuk diri saya. Nah, sampai pergi mana-mana surau ke. Nah, nak bersih lah. Nah, kita basuh lah sendiri. Atau kata jauh kita. Baru mengaji kitab ni, baru pun tak lepas dah. Nah, jauh kita. Kepincangan akhlak bagi seseorang murabbi sudah pasti bawa kepada runtuhnya keberkatan. Kalau murabbi itu pun kurang akhlaknya, tak boleh nak membawa ke arah kebaikan, maka ulama sebut keberkatan ilmu dan tarbiyah yang disampaikan dalam jiwa masyarakat tu akan berlaku menjadi masalah. Jadi kita boleh faham khulasah kita, kesimpulan kita pada malam yang mulia ini. Hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah,
sekurang-kurangnya kita belajar, kita boleh faham di mana kekurangan diri kita. Ya, di mana salahnya kita. Di mana akhlak kita tu kadang-kadang kita buruk sangka pada orang. Dengan adik-beradik kita. Nah, dua benda yang paling sukar di atas muka bumi kata ulama. Pertama, memaafkan orang lain. Yang kedua, meminta maaf. Paling berat, paling susah. Nah, tapi malam ni, oh okey, kita maafkanlah. Nah, siapa-siapa lah Ustaz, tak kisahlah Ustaz. Nah, mudah-mudahan orang lain memaafkan saya dan Allah Ta'ala memaafkan saya. Nah, sebab apa? Sebab kadang-kadang kita belajar ni untuk kita. Nah, banyak benda yang kita tak mampu untuk melakukan lagi. Sedangkan ulama-ulama jauh dah meninggalkan kepada kita daripada sudut ilmu, daripada sudut akhlak, daripada sudut perilakunya. Nanti insya-Allah kita sambung lagi kuliah kita, pembersihan jiwa, insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah, yang salah dan silap tu datang daripada Ustaz. InsyaAllah nanti ada rezeki, nanti kita sambung lagi kuliah kita di sesi akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan fi dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi min. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tu'inna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.